Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak belajar berkenaan bahagi wang. Okey, jadi bahagi wang ni dia tidak ada beza dengan bahagi perpuluhan yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Untuk yang baru subscribe YouTube channel Cikgu, boleh scroll di bahagian playlist tahun 4 untuk tajuk bahagi perpuluhan. Okey, untuk kita ulang kaji lah. Jadi dia tak banyak beza. Yang ada beza sikit sebab wang ni kita ada unit RM. Okey, jadi contoh kalau cikgu bagi dekat sini RM12,039 bahagi 3. Jadi untuk jalan kerja bahagi kita tetap ada dinding dengan bumbung. Yang dekat dalam rumah ni kita letakkan soalannya, sifirnya kita letak dekat luar rumah. Okey, jadi macam biasa untuk kita nak menyelesaikan kita mesti tahu dulu sifir 3. Jadi siapa yang tak hafal tu boleh senaraikan sifir 3 dekat mana-mana lah, dekat kertas ke ataupun dekat ruang kosong yang ada. Okey, jadi sebelum kita nak jawab, bila soalannya ada unit RM, jadi pada jawapan pun kita kena letak siap-siap untuk unit RM. Jadi untuk bahagi kita akan selesaikan mengikut digit, mengikut angka. Jadi kalau kamu tengok satu nak bahagi 3 tak cukup. Jadi cikgu terus letakkan sifar dekat atas. Okey, kalau kamu nak guna jalan kerja panjang boleh je 1 tolak dulu kosong dapat balik 1. Boleh juga. Okey, tapi cikgu nak teruskan sahaja sebab sifar ni tidak ada nilai. Jadi kita terus ambil 2 angka, 12. Okey, jadi kita tengok pada senarai sifir. Okey, 12 ada, kita pilih 4, kita letakkan pada jawapan. Kita tolak dulu 12. Okey, tak ada baki, kita turunkan sifar. Okey, sifar ni of course lah memang tak ada apa-apa jawapan. Jadi kita letaklah sifar dekat situ. Okey, kita tolak sifar, kita turunkan 3. Okey, 3 bahagi 3 kita tengok mesti ada. Jadi jawapannya 1, kita letakkan jawapan 1 dulu. Tolak 3, turunkan 9, mana 9? Okey, 3 darab 3, 9. Okey, jadi kita letakkan jawapan 3 dan kita tolak 9 hingga tiada baki. Okey, jadi untuk soalan ni jawapannya adalah RM4,013. Okey, seterusnya kalau melibatkan sen. Yang dekat sini yang cikgu kata, dia tidak ada beza dengan bahagi perpuluhan yang kita dah pernah belajar. Okey, sebab dekat soalan ni pun ada titik juga. Jadi yang membezakannya cuma dia ada unit RM sebab tajuk kita sekarang adalah tajuk wang. Okey, jadi dinding dengan bumbung macam biasa. Okey, jalan kerja untuk bahagi. Letakkan nombor soalan, sifir di bahagian luar. Okey, nak selesaikan kita kena tahu dulu sifir 8. Jadi kita senaraikan dulu. Jangan lupa kita akan mula dengan tulis unit dahulu. Unit mesti tulis. Kalau jawapan nanti tak ada unit, maksudnya kita tidak menjawab soalan. Sebab soalannya dalam tajuk wang, unit wang RM. Jadi pada jawapan pun kena ada RM juga. Okey, jadi sama macam tadi kita akan selesaikan mengikut digit ataupun mengikut angka. Kita ambil 1 dulu. 1 nak bahagi 8 tak cukup. Okey, contoh 1 coklat nak bagi dekat 8 orang, mana cukup? Jadi kita letak siap-siap sifar. Okey, kalau kamu nak teruskan jalan kerja, tolak sifar dulu. 1 tolak sifar sama dengan 1. Boleh. Okey, tapi cikgu rasa yang dah mahir bahagi kita boleh teruskan sahaja. Kita ambil terus 2 angka sebab 1 tadi tak cukup. Kita ambil 19. Jadi kita tengok yang mana yang paling hampir. So 16, jawapannya adalah 2. Kita letak dulu jawapan 2, baru kita tolak dengan 16. Cari baki 3. Turunkan 6, 36. Yang paling hampir adalah 32. Jadi jawapan kita letakkan 4 dulu. Okey, baru kita tolak dengan 32. Ada baki 4. Turunkan 7. 47. 47. Okey, kita ambil 40. So kita jawab dulu 5. Tolak 40. Baki 7. Turunkan sifar 70, paling hampir 64. Jadi kita ambil jawapan 8, tolak dengan 64, baki 6.
Okey, dekat sini yang cikgu nak stop kejap. Sebelum kita turunkan 4, kamu tengok pada soalan ada titik. Jadi sebelum kita teruskan jalan kerja, kita kena letak titik selajur dengan soalan. Okey, kita kena letak titik juga pada jawapan. Okey, jangan dah habis jawab baru nak letak titik. Jangan biasakan macam tu. Okey, jadi kita biasakan bila kita nampak pada soalan, selepas itu ada titik, kita letak titik siap-siap pada jawapan, baru kita turunkan angka. Kalau pada jalan kerja, tak ada titik pun tak ada masalah. Tak ada siapa nak tengok pun. Okey, pada jalan kerja ni untuk kita nak jadi rujukan sahaja untuk kita dapatkan jawapan. Okey, jadi nombor yang baru adalah 64. Kita tengok, okey, 64 tepat ya, ada 8. Jadi kita letakkan jawapan 8. Kita tolak 64, tak ada baki. Last sekali adalah sifar. Sifar tak payah fikirlah. Of course lah, jawapan dia pun sifar juga. Okey, jadi kita habiskan sehingga tiada baki. Okey, jadi jawapan kita akan dapat RM2,458.80. Okey, kali ni kita nak bahagi dengan 2 digit. Jadi jangan takut sebab kita dah pernah belajar sebelum ni. Mana yang mungkin dah lupa cara bahagi 2 digit ni, boleh rujuk balik video-video cikgu sebelum ni. Okey, jadi masih lagi sama, kita ada dinding bumbung, kita masukkan soalan. Okey, sifir 70 kita boleh senaraikan di bahagian tepi. Macam mana nak buat sifir 2 angka pun cikgu dah ajar juga. Jadi kamu boleh scroll video-video cikgu, ada cikgu ajar cara macam mana nak membina sifir 2 digit. Okey, kita teruskan, tulis RM dulu. Angka pertama, 5. 5 nak bahagi 70 memang tak cukup. Jadi kita letak sifar siap-siap. Kita ambil pula 54. Nak bahagi dengan 70, masih tak cukup. Kita terus letak sifar siap-siap dan kita ambil terus 547. Jadi kita tengok 547, yang paling hampir adalah 490. Jadi kita letakkan jawapan 7. Okey, kita tolak, kita cari baki, kita turunkan angka seterusnya. 574 paling hampir adalah 560. Jadi kita letakkan 8. Kita tolak semula 560 yang kita pilih tadi, kita dapat 14 baki. Turunkan 3, 143. Okey, mana paling hampir? Alright, 140. Jawapan 2, kita letakkan 2 dulu. Baru kita tolak 140, baki 3. Okey, ingat tadi cikgu cakap, bila ada titik, sebelum kita nak teruskan dengan 5 ni, kita letak dulu titik siap-siap pada jawapan. Okey, sama laju dengan titik yang ada pada soalan. Barulah kita turunkan 5 ni. Okey, 35 nak bahagi 70 tak cukup. Jadi kita letakkan sifar. Okey, kita tolak sifar, kita dapat balik 35. Turunkan sifar yang hujung ni, 350 tepat kita ada 5 jawapan. Jadi kita letakkan dulu jawapan, baru kita tolak sehingga kita tak ada baki. Jadi jawapan RM782.05. Okey, kita cuba tengok soalan ni. Apa yang specialnya soalan ni? Okey, kita tengok sama-sama. Jadi kita buat siap-siap. Dinding rumah, bumbung rumah. Okey, sifir dah ada. Sifir 12 jangan lupa. Kalau tak hafal, kita senaraikan dekat tepi. Okey, pada jawapan, tulis siap-siap unit RM. Okey, kita nak selesaikan mengikut digit. Kita buat satu-satu. 3 dulu. 3 nak bahagi 12 tak cukup. Jadi kita letak siap-siap sifar pada jawapan. Ambil pula kedua-dua digit. 37 paling hampir. 36. Jawapannya adalah 3. Kita letak dulu jawapan 3. Kita tolak 36 yang kita pilih tadi, ada baki 1. Turunkan 10. 10 kurang daripada 12. Jadi tak cukup untuk bahagi. Kita letak sifar dan kita boleh tolak dulu. Turunkan 7, 107, kita ambil 96. Okey, itu yang paling hampir. So, jawapan adalah 8. Okey, kita tolak 96. Pastikan kita tolak betul-betul lah. Jangan ada salah-salah. Okey, kita dapat 11. Kita turunkan 4.
114 paling hampir adalah 108. Jadi kita letakkan 9 dekat situ. Kita tolak 108 baki 6. Okey. Kenapa tadi cikgu kata bahagi wang sama macam bahagi perpuluhan? Sebab apa? Sebab dalam bahagi wang kita tak boleh ada baki. Kamu tak boleh tinggalkan macam ni. Lepas tu jawab RM3,089. Oh, ada baki 60 sen. Tak boleh. Kita tak boleh anggap macam tu. Bila ada baki, kita akan wujudkan titik. Sama macam perpuluhan. Sebab apa kita wujudkan titik? Okay, bahagi nilai wang sehingga tiada baki. Kenapa kita kena wujudkan titik? Sebab kita nak sambung jalan kerja. Kita nak habiskan baki 6 ni. Okay, bila dah ada titik, pada jawapan pun kena ada titik juga. Okay, nombor dah tak ada, kita sendiri wujudkan angka sifar. Kenapa? Sebab kita nak teruskan. Tengok burung hantu ni cakap apa? Bahagi nilai wang sehingga tiada baki. Jadi kalau ada baki, kita kena teruskan. Sampailah kita dapat sifar. Okey, 60. Kita teruskan 60. Kita ada 5 dekat sini. Okey, jadi kita jawab 5. Kita tolak 60. Kita akan dapat sifar. Okey, sekarang ni bila tak ada baki dah, barulah selesai. Okey, tetapi kamu tengok ada jawapan. Kita dah tahu pada wang, bahagian sennya mesti kena ada 2 angka. Dia tak mungkin ada 1 angka sahaja ataupun tak mungkin ada lebih daripada 2 angka. Okey, jadi untuk kita nak completekan jawapan ni, kita nak cantikkan jawapan ni, okey, kita letak sahaja sifar pada jawapan. Okey, jadi tadi okay, cikgu ulang balik. Tadi bila tinggal 5 sahaja ni, kamu tak boleh kata 5 sen. Sebab kalau 5 sen, dia lepas titik sifar 5. Itu 5 sen. Okey, tapi lepas titik ni terus ada angka 5. Jadi kita teruskan sahaja. Walaupun tak ada jalan kerja, tak apa. Sebab kita dah tak ada baki dah tadi. Okey, tapi kita letak juga sifar sebab kita nak letak sifar pada jawapan. Barulah lengkap jawapan kita. Barulah sen kita, bahagian sen kita ada 2 angka. Okey, jadi jawapan lengkap kita RM3,089.50. Okey, sekarang ni kita nak cuba kalau kita nak bahagi 10. Okey, hari tu kita dah belajar dah kalau bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000 ke, kita boleh guna satu cara ni. Okey, cara anak panah ataupun cara arrow. Okey, jadi yang ini pun cikgu nak guna cara anak panah juga, cara arrow. Okey, tapi sama macam bahagi perpuluhan, kita nak guna cara arrow ni maksudnya kita nak gerakkan titik. Tapi kalau soalan tu tak ada titik, kita sendiri wujudkan. Jadi dekat mana titik dia? Selalunya pada nombor, dekat hujung sekali ni sebenarnya ada 1 titik. Jadi kalau kita nak bahagi 10, titik kita akan gerakkan ke sebelah kiri. Kenapa kiri? Sebab bahagi. Sebab bila bahagi ni makin berkurang nombor dia. Dia punya nilai dia. Jadi kita pergi ke sebelah kiri. Tapi nak pergi berapa kali? Semua bergantung kepada bilangan sifar pada 10. Okey, jadi dekat 10 ada 1 sifar. Jadi kita akan gerakkan titik ni sebanyak 1 angka ataupun kita akan langkau 1 langkah. Okey, jadi kita gerakkan titik itu ke sebelah kiri. Alright, untuk jawapan kita salin balik dari depan. Okey, 1, 2, 6, 5. Lepas tu ada titik. Lepas titik sifar. Jadi tak ada nilai. Maksudnya sen dia adalah sifar. Jadi untuk jawapan, kamu nak tulis sen dia pun boleh. Kamu tak nak tulis pun tak apa. Sebab bila sen dia nilai sifar, kalau kamu tinggalkan jawapan RM1,265 sahaja pun tak ada masalah. Tetap betul. Okey, kita cuba tengok contoh seterusnya. Okey, sama juga, tak ada titik, kita wujudkan titik. Okey, dalam 10 ada 1 sahaja sifar, jadi kita akan gerakkan titik ke sebelah kiri. Okey, sebab bahagi ke sebelah kiri sebanyak 1 kali sahaja. Okey, kita gerakkan, kita ubah kedudukan. Alright, kali ini kita kenalah tulis 4 ni. Lepas titik ada 4. Jadi lepas titik pada jawapan pun kita kena letak 4. Okey, tapi kenapa cikgu letak sifar dekat
belakang ni. Sedangkan pada soalan tak ada pun sifar. Okey, macam tadilah cikgu kata, kita dah belajar dalam wang ni, bahagian sen dia mesti kena ada 2 angka. Dia tak mungkin 1 angka. Dia tak mungkin lebih daripada 2. Contoh ada 3 angka, 4 angka, tak mungkin. Dekat sen cuma ada 2 angka sahaja. Jadi kalau selepas titik ni ada 1 sahaja angka 4, kita lengkapkan. Kita cantikkan jawapan tu, kita letaklah sifar belakang supaya bahagian sen dia ada 2 angka. Okey, kalau yang dah ada titik, maksudnya soalan tu dah ada dah sen. Jadi nak buat macam mana? Tak ada masalah, sama juga. Kita tetap akan gerakkan titik dia ke sebelah kiri sebab bahagi. Berapa kali? Sekali sahaja sebab dalam 10 ada 1 sifar. Jadi kita gerakkan titik 1 langkah sahaja. Okey. Jawapan macam mana? Jawapan kalau kita tengok tadi, kita nak tiru balik kan. RM 1 sifar 9 7. Okey, tak ada masalah. Titik. Tapi lepas titik ada 3 angka pula. Tadi cikgu kata 3 angka tak boleh, nak 2 je. Jadi kalau nak 2 je untuk bahagian sen, kita ambil 2 yang pertama ni je lah. Maksudnya sen dia akan jadi 5 sen. Sifar yang belakang ni tak ada nilai. Jadi kita tak payah tulis. Dan macam cikgu cakap tadi, dekat bahagian sen cuma ada 2 angka sahaja. So, kita ambil 2 angka sahaja. Okey, jadi untuk jawapannya RM1,097.5. Okey, selesai. Jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu untuk tajuk bahagi wang hari ini. Kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.